Assalamualaikum dan terima kasih kerana anda menyokong Jak Rasul 2020 dan sehingga kami mampu mencipta rekod terbaru dalam sejarah program ini mendapat purata setiap tontonan ialah 1 juta penonton. Terima kasih untuk anda semua. Baik, sepanjang rakaman tahun lepas sebenarnya dan banyak pengalaman yang meninggalkan kesan dalam hati saya. Di sana ketika rakaman, cuaca terlalu panas. Kadang panas, kadang sejuk sampai kulit saya terbakar. Dan kalau anda lihat ada program ataupun episod yang mana kulit saya nampak hitam ya. Sebab kami memang rentung lah ya. Sejuk panas sampai kulit pun terlalu hawa. Saya ni pula jenis memang tak makan daging langsung. Apa jua daging saya tak makan. Kambing ke, lembu ke. Sebab di sana mereka hanya makan daging je. Jadi saya macam alamak macam mana ni kan. Dan juga kebetulan pula saya memang hanya fokus pada sayuran. Jadi saya hanya makan buah dan sayur. Dan kalau ada scene yang memerlukan saya kena makan daging, saya akan letak daging ayam di celah tu. Jadi bila kita makan berlakon, saya akan gigit ayam tu dan bukan daging. Dan bila tentang kisah kenabian Rasul ni, dia banyak tentang gunung jadi bila nampak keperluan kena banyak gunung, lama. Jadi sebab bila sampai ke puncak tu dia punya suhu ialah bagi pendaki tahulah kan, negatif. Kena bercakap, kena fokus dan kena fikirkan ayat spontan. Bila kita terlalu sejuk, macam tepu tau, tak dapat berfikir. Tercabaranlah untuk kita bercerita di puncak gunung. Nak masuk Israel ni memang susah. Kalau nak masuk ke Israel, kena buat permohonan khas. Kita memang orang Malaysia tak boleh masuk Israel sebab walaupun nak masuk ke Palestin, tapi dia kawal sepenuhnya oleh Israel. Israel mengawal immigration, udara, mata wang, semuanya. Jadi nak masuk Israel ni kepayahan. Jadi dapat special permit, dia tak shop di pasport kita. Dan bila masuk, lepas satu checkpoint yang panjang, lega. Tapi sepanjang di sana, saya rasa macam kami macam ada orang intip. Tak heranlah sebab di situ majoritinya tentera Israel. Kawasan kampung orang Palestin banyak tentera Israel yang berkawal. Jadi mereka ni sebenarnya adalah bangsa yang penakut sebab sentiasa curiga dengan orang Palestin. Malah ada kisah yang sebelum saya sampai di situ, ada budak perempuan yang dia nak ambil poket dia gula-gula. Jadi dia macam cari-cari. Jadi orang Israel, tentera Israel ingat itu ialah budak tu nak cari bom. Dan mereka pun tembak anak perempuan tu yang berusia 7 tahun dan meninggal serta-merta. Ketika kami makan dan masuk ke Israel, ambil peluang untuk sampai ke Tel Aviv di ibu kota Israel. Dan bila orang biasa sebut tahu ini harga Yahudi sebab mahal kan. Jadi kami pun dah sampai ke tanah Yahudi, memang harga dia cekik darah. Teringin nak makan satu tempat ni dibawa oleh pemandu kami. Bila tengok harga, semua orang macam berpandangan harga Yahudi, memang harga Yahudi betul. Jadi tak makan apa, kami order yang paling murah. Jadi orang macam pandang, ni miskin sangat ke dia orang ni kan, order yang cikai-cikai. Sedangkan orang lain makan, kalau nak jumlahkan beribu kot, nak makan seafood je tapi harga 1,000. Dan bila saya nak bayar, saya guna kad tu tak dapat dikesan ataupun tak boleh di tag. Jadi bila kad tu tak boleh baca, dia lempar je macam tu.
Itu antara pengalaman yang paling kurang ajar kami pernah alami sepanjang syuting Jejak Rasul. Dan berbeza dengan kesantunan orang di Turki dan sebagainya, kami pernah sampai di tanah Arab, orang Arab yang rakyat Turki, di satu tempat namanya Suk Matar. Tempat dikatakan ada nabi-nabi pernah singgah di situ, dan tak ada air yang lengkap, tak ada sistem elektrik, perumahan pun memang entah apa-apa, sebab ialah tanah liat saja, kemudian tak ada fasiliti apa, internet lagilah tak ada langsung. Jadi walaupun anak-anak tak sekolah, miskin, satu benda yang sangat mengagumkan, mereka ni peramah, layani tetamu, santuni tetamu, dan walaupun dalam keadaan yang miskin, ketika kami syuting seharian, mereka ni sanggup bawa air, sanggup bawa makan, bawa susu untuk meraihkan tetamu. Budak ni walaupun nampak miskin, tak educated, tapi sangat brilliant. Bayangkan saya bagi ayat dalam bahasa Melayu, mereka boleh ikut sebiji-sebiji bunyi Melayu. Contoh saya bagi ayat, dalam hidup yang sesingkat tarikan nafas ini, jangan tanam apa-apa kecuali cinta. 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 Sempurna. Sempurna. Tetapi jangan terlalu memuja. Dan itu kenangan yang cukup mahal saya ingat. Walaupun kita ni miskin, tetapi ada budi bahasa dan kemuliaan untuk layani tetamu. Dapat saya rumuskan, ini Jejak Rasul yang paling sukar untuk saya lupakan kerana faktor individu yang baik budi, kerana ketinggian bangsa Turki dari aspek budaya, dan juga pengalaman yang tak dapat dilupakan di Israel, percanggahan nilai di satu tanah yang menjadi rebutan. Juga ilmu ni, kejahilan ni mampu dirawat kalau kita menjelajah dan mencari. Walaupun kami di kawasan yang dipagari tentera, sana sini tentera, seperti di Cizre, kawasan yang bergolak antara Kurdi dan juga Turki, tetapi walaupun dalam keadaan yang tertekan, mereka ni ada kehidupan yang cukup bahagia. Kali ini ramai anak muda yang tengok. Jadi bila kita sebut perkataan seperti tadi saya kongsikan, Sanli Urfa ataupun di Cizre, mereka kenal benda tu. Dan bila saya sebut benda yang simple je pun, saya kata malah cerita saya nak kongsi aiskrim dengan anak pun, mereka kaitkan dengan Jejak Rasul. Ya, lucu. Saya kata ke anak saya, okey, nanti kalau jumpa, Daddy cari ya, ataupun lebih kurang ayat dia, okey, nanti kalau ada, okey, nanti Daddy cari ya, kalau ada. Benda yang simple macam tu pun, mereka kata macam tengah tengok Jejak Rasul. Jadi mungkin kerana mereka ni PKP, duduk rumah saja tengok Jejak Rasul, benda tu dah melekat tau. Ada orang yang hantar saya nasi pun, dia tak letak fitri, dia letak abang Jejak Rasul. Jadi macam-macam lah cerita lucu. Jadi kita cakap benda biasa pun orang akan kata Jejak Rasul. Saya cerita, saya buat video lain tentang kisah ayam, orang kata itu jejak ayam. Saya buat cerita pasal aiskrim, orang kata jejak aiskrim. Yang paling penting, kisah ini sampai kepada anak-anak muda yang mencintai sejarah Islam. Dan saya berbangga dapat menjadi sebahagian daripada individu yang menyampaikan kisah kenabian dan kerasulan Jejak Rasul 2020.